Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni orang mukmin ke tak mukmin, tengok ada solat. Kalau tuan-tuan boleh jaga solat, tanda tuan-tuan sedang menjadi seorang mukmin yang terbaik. Kalau tuan-tuan tak boleh jaga solat, itu tanda tuan-tuan akan merasakan kehidupan yang penuh dengan kecelakaan. Dunia ni pun celaka, masuk dalam kubur nanti pun celaka. Kerana solat ni yang dipanggil imaduddin, asas kepada agama. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat dan peluang yang Allah masih kurniakan pada kita pada saat sebegini untuk kita membicarakan tentang mengenai satu suasana yang kita akan lalui dalam kehidupan kita nanti kala mana kita berada di alam barzah. Dan kita dalam perbincangan kita ini untuk kita nak tahu macam mana keadaan arwah ayah kita, arwah datuk nenek moyang kita dan arwah saudara-saudara mara kita yang telah meninggal dunia. Kalau sekiranya mereka mukmin, bagaimana keadaan mereka tersebut? Sebab kita akan jadi, kita di kalangan kita bayangkan bila orang ni mati, pada pandangan kita bila kita kuburkan dia, maka berakhirlah perjalanan hidup di dunia. Kemudian lepas pada tersebut kita tak tahu dah apa keadaan yang berlaku dalam kubur ini. Yang kita diberitahu ialah bagaimana kubur dia menjadi taman pada taman-taman syurga, ataupun kubur dia menjadi di antara gaung kepada gaung-gaung neraka. Yang tu yang kita fahami dalam diri kita demikian. Tetapi apa yang berlaku dalam hidup pada mereka tersebut, sama ada mereka diazab, macam mana keadaan azab mereka. Kemudian bagaimana pula kalau sekiranya kita meninggal dunia nanti, sama ada saat mana kita dalam kubur nanti, kita di kalangan orang mukmin ke orang yang tidak mukmin. Malam ini para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, berdasar pada beberapa hadis dan juga asar-asar yang cerita pada kita tentang mengenai bagaimana keadaan mayat mukmin ataupun jenazah mukmin ataupun keadaan orang yang mukmin ini bila dikuburkan pada dia dapat nikmat yang bagaimana. Yang ni yang kita nak bicarakan pada kali ini, supaya kita dengar kalimah-kalimah yang disebut ini menjadikan semangat pada kita, tasjid pada dalam hidup kita ni, supaya kita ni betul-betul pada diri kita ni jaga sehingga kita dapat nikmat-nikmat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kubur kita, roh kita ni dilonjakkan naik ke atas. Bukan roh kita ni dihunjam turun ke bawah, tidak. Tetapi roh kita ni bila masuk dalam kubur, tiba-tiba lepas pada sesi soal jawab saja, selesai sesi soal jawab, roh kita ni melonjak, dinaikkan sampai ke atas, sehingga kan kita berada di kalangan para siddiqin, para syuhada was salihin. Yang ni yang kita kena faham. Lalu kita dapat nikmat apa di waktu yang demikian? Bagaimana nikmat itu untuk kita kecapi? Suasana apa yang kita sedang alami saat demikian? Ramai di kalangan kita tak tahu yang ni. Malam ni kita akan cerita keadaan mayat mukmin di dalam kubur. Bagaimana yang akan berlaku pada mukmin itu sendiri. Hari ni kita nak sebut yang pertama sekali, waktu mana orang mukmin masuk dalam kubur, dia akan rasa saat yang paling gembira dalam hidup dia, dan dia tidak ada rasa kesedihan langsung terhadap tinggalan dia di atas dunia. Ini di antara perkara yang kita kena faham. Bila masuk dalam kubur saja, orang mukmin ni dia akan rasa nikmat, nikmat yang tak tahu nak gambarkan macam mana nikmat dia, sehingga kan tidak sedikit pun dalam jiwa dia perasaan rasa sedih. Sedihlah tinggal anak-anak, sedihlah tinggal isteri, sedihlah tinggal dunia. Tak pada diri dia. Orang mukmin, perasaan yang pertama bila masuk dalam kubur, bila dia masuk dalam kubur, dia dalam hidup dia
benda yang pertama yang dia akan rasa nikmat ialah nikmat kegembiraan yang amat sangat. Tak boleh nak cerita. Gembiranya, sukanya keadaan orang mukmin bila masuk dalam kubur ini sendiri. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut macam ni, tidaklah orang-orang yang mengucap la ilaha illallah dalam jiwa dia tertancap dalam hati dia perasaan la ilaha illallah, dia rasa sedih pada saat kematian dia, tidak juga pada saat di dalam kuburnya, dan tidak ada pula rasa sedih pada hari kebangkitan di hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Tuan-tuan ingat ya, saya nak sebut yang ni biar kita jadi orang mukmin. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar seorang muslim. Yang ni yang kita jangan bercampur dalam diri kita ni. Saya ulang banyak kali lah, jangan campur Islam dengan liberal, jangan campur Islam dengan nasionalis, jangan campur Islam dengan pragmatis, jangan campur dengan izm-izm yang ada. Kenapa? Kalau kita campur je Islam ni dalam hidup kita, kita campur dengan pahaman-pahaman yang demikian dalam pemikiran kita, dalam jasad kita ni, bila kita mati kita sedih terus. Sedih terus. Kenapa sedih? Kerana kita bercampur. Islam ni dia tak nak campur. Allah ni dia tak nak kita campur. Islam sikit, kemudian komunis sikit. Islam sikit, liberalis sikit. Islam sikit, nasionalis sikit. Tak nak. Islam dia ajar lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Tu yang dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, segala benda saya sebut banyak kali kan pada diri kita ni, segala benda yang kita buat semua dengan Islam. Sampai orang kafir kata sikit-sikit Islam, sikit-sikit Islam. Kita kata memang begitu hidup kita. Hidup kita ni dengan apa sahaja yang kita buat mesti dengan Islam. Kenapa? Kerana kita nak suruh gembira lah. Masuk dalam kubur nanti, orang mukmin, mayat orang mukmin ni, dia akan menari kegembiraan, suka yang amat sangat, gembira yang amat sangat pada diri dia ni. Kenapa? Kerana hidup dia di atas dunia, sepanjang dia hidup atas dunia dalam keadaan dia penat, sepanjang dia atas dunia ni dia memikul Islam, sepanjang dia hidup di atas dunia ni dia dalam keadaan dicemuh dan dikatakan berbagai-bagai. Bila dia masuk dalam kubur dia berubah menjadi taman-taman syurga. Bila dia masuk saja dalam kubur, dia gembira yang amat sangat, yang tak ada perasaan penyesalan sedikit pun kematian dia. Waktu mana dia nak mati, dia tak rasa menyesal, dia tak rasa sedih. Waktu mana dia masuk dalam kubur, tak ada sikit pun rasa sedih. Sedihlah aku dah tinggal suami, aku dah tinggal isteri, aku dah tinggal anak-anak. Tak ada pada diri dia, sikit pun tak ada orang mukmin. Bahkan bila bangkit di akhirat nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila dikumpul di akhirat nanti tak ada penyesalan langsung pada diri dia. Orang mukmin ni, di antara kalau kita tanya macam mana perasaan dia dalam kubur, orang mukmin dia tidak rasa menyesal, tak rasa sedih, tak rasa pedih, tak rasa. Kenapa? Kerana dia dah dapat menjadi orang mukmin. Allahu Akbar. Ni perkara yang kita kena tahu orang mukmin. Walaupun kita tengok dia ni asyik dikeji je di atas dunia, dia ni asyik dicaci saja di atas dunia kerana bau Islam, dia ni asyik ditolak, diketepi, dicemuh sepanjang hidup atas dunia ni kerana bau Islam. Jangan risau. Orang ni bila dia masuk dalam kubur, dia betul-betul bawa Islam dalam hidup dia, dia pikul tanggungjawab Islam dalam hidup dia. Dia masuk dalam kubur je, dia waktu mana dia nak mati itu pun dia rasa gembira yang amat sangat. Gembira dia, aku rehat dah, aku tak ada dah rasa penat, habis dah tugasan aku, habis dah tanggungjawab aku. Kemudian bila dia masuk dalam kubur dia tu dia tengok dia kubur dia tu, tak ada perasaan penyesalan pada diri dia. Menyesalnya aku kerana aku tinggal isteri aku, menyesalnya aku kerana aku tinggal anak-anak aku. Pada diri dia tak ada sedikit pun, secuek pun dalam jiwa dia perasaan rasa sedih. Ni satu, bila kita hidup atas dunia ni, jadilah mukmin yang sebenar-benar mukmin. Jangan kita jadi mukmin yang munafik. Jangan jadi orang Islam yang munafik. Jangan jadi orang Islam yang zalim. Jangan jadi orang Islam yang berpura-pura. Jangan. Tetapi jadilah orang Islam yang benar-benar hidup mengikut cara Islam, mengikut hidup cara macam mana yang diajar oleh Allah melalui Rasul.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik kita macam mana. Begitulah kita kena hidup di atas dunia ni. Jangan kita hidup atas dunia ni dalam keadaan yang kita ni ikut orang tu lah, ikut orang ni. Jangan. Tapi ikut siapa dia? Ikut Nabi. Fattabi'uni. Kamu ikut Nabi. Yuhibbukumullah. Kamu akan dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni cara dalam kehidupan orang mukmin. Kehidupan orang mukmin, dia kena jadi orang yang sedemikian rupa. Yang hidup dia dalam keadaan bagaimana? Keadaan dia dalam keadaan yang dia benar-benar mukmin sehingga dia mati dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia membenarkan perintah Allah. Segala benda yang disuruh oleh Allah dia buat dan dia taat, dan tidak mungkir walaupun sikit pun dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena ingat orang mukmin. Dalam Ad-Dibaj, Abul Qasim Al-Jili menuturkan riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, Jibril pernah memberitahu aku bahawa kalimah la ilaha illallah merupakan kalimah yang kebahagiaan bagi seorang muslim. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemuncak dalam hidup dia, bila dekat nak meninggal dunia, kalimah yang demikian terkeluar daripada mulut dia, keluar daripada bibir dia, menunjukkan bahawa orang ni lah orang yang paling bahagia dalam hidup dia di dunia, dan dia boleh masuk dalam kubur dalam keadaan penuh kegembiraan pada saat kematiannya. Pada saat kematian dia paling gembira. Kalau kita tanya orang yang mati ni paling suka apa dia? Suka bila mulut dia boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak adalah benda yang menakjubkan. Allah aku boleh sebut. Dia akan jadi demikian. Bila roh kita ni sampai di halqum je, tiba-tiba mulut kita ni sebut terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sebut kalimah demikian. Inilah kalimah yang paling membahagiakan, yang menghilangkan segala derita penderitaan sepanjang kita hidup di atas dunia ini sendiri. Allahu Akbar. Bahagia Rasulullah sebut. Malaikat Jibril sebut paling gembira pada saat demikian. Di dalam kuburnya, bila dia masuk dalam kubur dia ni menghilangkan derita yang dilalui. Tak ada benda yang dia ni rasa tertekan. Tak ada benda yang dia rasa ni susah dan gentar. Tak ada. Bila dia hidup dengan keadaan Islam, mulut dia sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia masuk dalam kubur, dia rasa bahagia yang amat sangat. Dan pada saat dia keluar daripada kuburnya nanti, dia bangkit dalam keadaan penuh kebahagiaan yang demikian. Ini perkara yang pertama yang berlaku di dalam kubur. Kalau tuan-tuan tanya pada saya, orang mukmin ni dia buat apa dia dalam kubur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita macam ni. Rasulullah kata, saat mana dia masuk kubur, dia masuk dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pesta kegembiraan yang lebih suka dia daripada terlepas PKP ni, senang ceritanya. Lebih suka dia lepas daripada saat yang dianya convocation, yang dia gembira, paling suka dia saat mana dia paling gembira atas dunia ni. Bila kita paling gembira atas dunia? Saat mana kita bahagia atas dunia? Waktu mana kita beraya, waktu mana kita menyambut kegembiraan, berita gembira yang sampai pada kita, suka meloncat. Orang dalam kubur ni, orang mukmin ni, suka tak suka dia tu berpesta. Suka dia. Alhamdulillah aku mati dalam keadaan yang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di hujung perjalanan hidup ni. Allahu Akbar. Yang pertama, yang pertama keadaan orang mukmin demikian. Yang kedua, orang mukmin dalam kubur ni keadaan dia sedang solat. Lepas pada dia rasa gembira tu, dia meneruskan solat. Solat dalam kubur tu, dia solat. Orang mukmin ni kerana apa dia? Kerana atas dunia ni dia jaga solat, masuk dalam kubur pun solat ni diteruskan dalam hidup dia. Dalam kubur ini sendiri. Yang ni berdasar pada apa dia? Yang disebut dalam riwayat Abu Ya'la Al-Baihaqi dan Al-Mundah yang cerita tentang mengenai orang mukmin. Daripada Anas bin Malik dituturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sebut, para nabi itu hidup di dalam kubur mereka dan mereka tetap mengerjakan solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, para nabi itu hidup dalam kubur. Mereka sedang buat apa sekarang? Kalau kita tanya, mereka sedang solat lagi. Dalam kubur pun solat lagi.
Kerana apa dia? Solat ni merupakan simbol kehidupan mukmin. Itu cara demikian. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni orang mukmin ke tak mukmin, tengok ada solat. Kalau tuan-tuan boleh jaga solat, tanda tuan-tuan sedang menjadi seorang mukmin yang terbaik. Kalau tuan-tuan tak boleh jaga solat, itu tanda tuan-tuan akan merasakan kehidupan yang penuh dengan kecelakaan. Dunia ni pun celaka, masuk dalam kubur nanti pun celaka. Kerana solat ni yang dipanggil imaduddin, asas kepada agama. Asas pada agama ni sendiri. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan solat, dia sedang menghancurkan agama. Waman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan solat, dia sedang mendirikan agama pada jasad ni. Solat ni menjadi besar, menjadi urusan dalam hidup orang mukmin. Maknanya kalau bertembur apa-apa pun, bertembur dengan solat, tinggal yang lain. Dahulukan solat. Ni nak sebutnya besarnya. Sampai peringkat kamu sibuk dengan apa dia? Sibuk dengan kerja-kerja kamu. Hari Jumaat. Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ketika mana kamu diseru pada hari Jumaat untuk solat, kamu kena solat. Fas'au ila zikrillah. Berlari dan berkejaranlah kamu untuk kamu pergi solat. Zikrillah, untuk kamu mengingati Allah. Kerana dengan solat ni menyebabkan kamu ingat pada Allah. Tanda kamu ni, hidup kamu terikat dengan Allah. Tapi kalau kamu tinggal solat, maknanya kamu ni, hidup kamu ni tak terikat dengan Allah. Bila kamu tinggal solat, maknanya kamu berani lawan Allah. Orang yang berani lawan Allah, tempat dia kat mana? Kesengsaraan pada diri dia. Jangan berani lawan Allah. Tak pernah menang orang yang lawan Allah. Tak pernah berkat rezeki orang yang lawan Allah. Dalam hidup kita nak tahu orang ni lawan Allah, tak lawan Allah, tengok ada solat. Kalau dia tinggalkan solat, maknanya dia lawan Allah. Saya nak pesan pada di kalangan kita ni yang nak berumah tangga. Mana-mana orang perempuan yang nak berumah tangga, datang lelaki yang masuk nak meminang dia, tanya dulu lelaki sebut bagaimana solat dia dengan Allah. Kalau dia tak jaga solat, kalau hubungan dia tak jaga dengan Allah, jangan berumah tangga dengan orang ni. Macho macam mana pun, handsome macam mana pun, sado bagaimanapun, kalau dia tinggal solat, jangan jadikan dia pasangan dalam hidup kita. Kenapa? Dunia ni pun kita tak selamat, masuk dalam kubur lagi tak selamat kita dengan dia. Pastikan yang ni dahulu. Bila dia jaga solat, artinya dia jaga apa dia? Jaga Allah. Dia jaga ibadah, hubungan dia dengan Allah. Kita kalau boleh tanya Tok Imam di kawasan kampung dia. Tengok macam mana peribadi solat dia. Kalau dia boleh jaga solat dalam hidup dia, jadikanlah pasangan hidup. Kerana dia ni bukan menyelamatkan kita di dunia je, bahkan dia akan menolong kita dalam kubur nanti, dan sampai kita boleh masuk dalam syurga Allah. Kerana solat ni menjadi asas dalam hidup kita. Sebab tu saya nak pesan pada mana-mana yang nak menjadikan menantu dalam rumah tangga, atau orang yang menjadikan orang ni seorang yang menantu dalam rumah tangga, kita tengok ada solat dia. Kalau dia jaga solat, keutamaan, perhati dulu, hantar wakil, cek dahulu dan sebagainya. Macam mana dia solat? Solat di rumah ke? Solat berjemaah ke? Dia bangun tahajud malam ke? Dan dia bagaimana pada diri dia ni terhadap solat? Solat tu tengok pada dia. Bila dia datang ke rumah kita, jaga tak jaga solat pada diri kita, ataupun di saat mana dia bertunang, macam mana pertunangan dia dengan solat tadi. Semua benda tersebut jadi kekuatan dalam kekeluargaan. Tu demikian. Ni tak, kadang-kadang orang kita, dia nak buat menantu tu, dia tak pilih. Kadang-kadang dia masuk tu, dia tanya terus, kerja apa dia tanya. Dia tak tanya solat macam mana. Cuba tanya, test pada dia, semayang subuh ni berapa rakaat? Tanya pada dia, dia jawab 4 rakaat. Baik, tak payah, jadikan menantu. Cari orang lain lah. Ni bukan menantu, ni nak menjadi hantu dia panggil. Dalam rumah tangga kita. Pastikan orang yang jaga solat. Kenapa? Solat ni terbawa-bawa sampai dalam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Nabi-nabi itu sentiasa dalam keadaan dalam kubur dia ni sentiasa mengerjakan solat. Dan bahkan ada riwayat yang lain daripada Anas bin Malik disebut bahawa pada malam dia diangkat ke langit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi Nabi Musa alaihi salam. Waktu mana Isra Mi'raj Rasulullah lintas Nabi Musa alaihi salam sementara dia sedang mengerjakan solat di dalam kuburnya. Di waktu tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok para nabi ni sedang mengerjakan solat di dalam kuburnya. Ibnu Mundah mengatakan hadis itu diriwayatkan oleh Hajjaj Ibnul Minhal, Yunus bin Muhammad, Abu Nas At-Tammar, Hibban dan lain-lain yang berturut-turut diterima daripada Muhammad Sulaiman At-Taimi
dan Sabit dan Anas bin Malik. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Sufyan, diriwayatkan Yahya bin Sa'id, Umar Ibn Habib, Jarir Ibn Abdul Hamid, Mu'mar Ibn Sulaiman, Yazid bin Harun, Isa dan lain-lain lagi diterima daripada Sulaiman At-Taimi. Diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah, Abdullah Ibn Jarrah dan juga lain-lain daripada Nabi SAW. Maknanya gambaran sementara itu daripada Ibn Abbas disebut bahawa Nabi SAW pernah berjalan melintasi kubur Nabi Musa AS, sedangkan dia dalam keadaan berdiri mengerjakan solat. Hadis riwayat daripada Abu Naim dalam kitab Al-Hilyah yang menceritakan keadaan demikian. Kemudian Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqat diceritakan, Ibn Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dan juga Imam Ahmad dalam Az-Zuhd menuturkan riwayat daripada Affan Ibn Muslim yang diterima daripada Hamad bin Ibn Salmah. Dia menuturkan bahawa Sabi Al-Banani berdoa kepada Allah. Sabi Al-Banani doa kepada Allah pada, ya Allah, jika engkau telah mengizinkan seseorang mengerjakan solat di dalam kuburnya, datangkanlah solat kepadaku di dalam kuburku. Dia sebut demikian. Sabi Al-Banani dia berdoa, ya Allah, kalau kamu dah izinkan orang tu boleh solat dalam kuburnya, aku pun nak solat jugalah dalam kubur nanti, ya Allah. Bila aku berehat dah, maka rehat aku ni dengan solat. Dengan syarat atas dunia ni kita jaga solat lah. Jangan solat jaga kita, kita jaga solat. Bila kita ni jaga solat, macam mana kita jaga solat? Belum lagi masuk waktu, kita dah bersiap dah. Waktu mana kita solat dengan penuh kekhusyukan. Kemudian lepas pada solat, kita berubah peribadi kita menjadi semakin soleh. Itu tanda orang yang solat. Tanda orang yang mendirikan solat. Orang yang macam ni masuk dalam kubur nanti, kubur dia menjadikan solat tu datang pada dia dan menjadikan hidup dia dalam kubur penuh dengan solat. Satulah orang mukmin ni dilambangkan solat ni tanda kebahagiaan. Kalau kamu tak solat, kamu tak bahagia. Tak bahagia. Kalau tuan-tuan tengok orang satu keluarga yang mewah, barang banyak, kemudian rumah tangga dia penuh dengan perhiasan, segala apa yang ada, bila kita pergi nak tumpang solat dalam rumah dia, tiba-tiba kiblat pun tak tahu ke mana. Mesti tuan rumah ni tak solat. Bahasa yang mudahnya, tak tahu kat mana kiblat dalam rumah tangga ni. Tak jaga pun solat, misal contohnya. Maka rumah tangga ni tak bahagia. Tak bahagia para haniskan. Kalau tuan-tuan sibuk tanya anak-anak tuan-tuan, jangan tuan-tuan sibuk tanya beli banyak mana handbag. Menantu saya telah beli kepada yang disebut dengan isteri anak kita ni berapa banyak dah barang perhiasan. Tak payah tanya demikian. Tanya bagaimana menantu ni jaga solat dan bagaimana menantu ni kita ni yang menyuruh keluarga dia untuk yang disebut dengan solat. Kalau tuan-tuan dapati keluarga yang jaga solat, anak menantu kita jaga solat, tuan-tuan yakin, tuan-tuan tahu keluarga ni mesti keluarga bahagia. Keluarga yang Allah jadikan kebahagiaan dalam hidup dia. Dan keluarga ni bila dia mati nanti masuk dalam kubur, masih lagi tetap solat. Masih lagi. Bila selesai soal jawab semua, nikmat apa yang mereka perolehi dalam kubur, mereka sedang bersolat. Yang rajin jaga solat. Satu orang mukmin ni orang yang betul terjaga, start daripada dia kecil sampai dia, daripada dia akhir balik sampai dia menghadap depan Allah, dia tak tertinggal walaupun satu rakaat solat. Itu cara orang mukmin. Jaga tuan-tuan solat ni. Yang pernah tinggalkan solat sengaja tak sengaja sebelum daripada ni qada pada diri kita. Walaupun qada ni tidak diajar dalam kaedah hukum fiqh yang sebenarnya, tapi dalam keadaan demikian ulama-ulama kata buat juga qada juga. Mudah-mudahan kita boleh jawab depan Allah, ya Allah aku qada ya Allah, walaupun qada ni tak sama dengan yang kita tinggal yang sebenar tadi, tapi usaha juga untuk menampungnya. Mudah-mudahan kita dapat yang disebut dengan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lepas tu lepaslah. Tapi yang akan datang nanti berazam, aku walaupun satu rakaat jangan tertinggal salat dalam hidup ini. Sementara Abu Nu'aim menuturkan riwayat daripada Yusuf yang diterima daripada Atiyah. Dia berkata, aku pernah mendengar Sabit bertanya pada Hamid At-Tawil, apakah kamu pernah mendengar bahawa ada orang selain daripada para nabi yang mengerjakan solat di alam kuburnya? Yang ditanya menjawab, tidak. Lalu Sabit berdoa, ya Allah, jika engkau telah mengizinkan seorang mengerjakan solat di dalam kuburnya, izinkan Sabit mengerjakan solat di alam kuburnya. Dalam kuburnya nanti, aku minta supaya aku ni di antara orang yang boleh buat solat.
Walaupun dalam kubur, orang mukmin dia akan berterusan solat dan solat. Di antaranya kita lah, insya-Allah. Orang yang jaga solat dalam hidup mereka tersebut. Yang kedua, yang ketiga, di dalam kubur ini orang mukmin akan buat apa dia? Yang ketiga ni baca Quran. Bacaan Quran yang dibaca sepanjang hidup di atas dunia. Yang ketiga, kalau kita tanya orang mukmin sedang buat apa sekarang? Menunggu saat berlakunya kiamat. Dia buat apa dia? Yang pertama, dia rasa gembira. Yang kedua, dia solat. Yang ketiga, mereka sedang baca Quran. Mereka sedang baca Quran. Ni disebut dalam riwayat-riwayat cerita tentang mengenai orang mukmin dalam kubur, dia sedang menunggu dapat nikmat. Nikmat apa dia? Nikmat membaca Al-Quran Karim. Membaca Al-Quran ni kita cerita pada malam besok pula, insya-Allah. Kerana riwayat cerita tentang bacaan Al-Quran ni panjang, dan malam esok insya-Allah kita akan sambung cerita tentang bagaimana keadaan mayat mukmin setelah dikuburkan. Kemudian kenapa yang ni dianggap yang disebut dengan amalan yang mereka akan berterusan dalam kubur. Mereka dapat pahala ke dengan keadaan mereka sebut? Kita bincang pada malam yang akan malam besok nanti. Tuan-tuan jangan lupa untuk panggil keluarga kita. Kemudian sama-sama tag di kalangan kita dan share sebanyak mungkin di kalangan kita, bagi tahu pada keluarga kita, bagi tahu pada sahabat-sahabat kita, dan tolong subscribe sama dalam YouTube tu, tolong tekan butang subscribe tersebut, ataupun dalam Facebook tu tuan-tuan tekan butang share di wall tuan-tuan, dan share di kalangan sahabat-sahabat kita supaya kita dapat tahu amalan apa dan kita nak buat atas dunia ni, nak buat macam mana sebelum daripada kita menghadap depan Allah. Rupa-rupanya membaca Al-Quran ni menjadikan kehidupan kebahagiaan, bukan saja di dunia, sampai dalam kubur menjadikan bahagia. Bila kita hidup seorang yang sentiasa sibuk dengan membaca Al-Quran, bukan baca WhatsApp ya, bukan baca Facebook ya, tetapi sibuk membaca Al-Quran dan baca Al-Quran dalam diri kita. InsyaAllah ada pertanyaan yang ditanya oleh sahabat-sahabat ini, saya nak jawab sikit. Yang ditanya Nur Khairul Nisa Karim, Ustaz nak tanya, nak qada solat tu contoh solat subuh, jadinya nak qada bila? Lepas solat subuh je ke, ataupun boleh qada solat subuh tapi buat pada masa-masa yang lain tersebut? Boleh, masa zuhur dan sebagainya. Ya, boleh. Boleh kita qada bila kita ingat yang kita sedang buat dosa, kita tersilap buat dosa dan kita tertinggal solat tu, qada terus. Kecuali dua waktu je tak boleh qada. Bila? Lepas pada subuh, dan yang kedua lepas pada subuh, dan yang kedua lepas pada subuh dan juga lepas asar. Tu dua waktu ini kita tak boleh nak qada. Tapi pada waktu yang lain tersebut, waktu yang lain ni qada tu. Tak kira lah, lepas zuhur teringat subuh kita tertinggal, qada terus. Kemudian lepas pada sebelum daripada asar teringat maghrib aku tertinggal solat dahulu, kemudian kita qada terus waktu tersebut. Tu cara kita qada, demikian. Kemudian ada pertanyaan lagi yang ditanya. Pertanyaan yang ditanya oleh sahabat-sahabat kita yang tanya pertanyaan ini sendiri, tuan-tuan boleh tengok dalam Ustaz, soalan sama macam hari tu tak jawab lagi. Betul ke maksud amalan jariah daripada anak yang soleh itu? Muhammad Rafiuddin tanya, Ustaz, soalan sama macam hari tu tak jawab lagi. Betul ke maksud amalan jariah daripada anak soleh? Farhan nak tengok tertinggal. Betul ke maksud amalan jariah daripada anak soleh tu maksud apa yang saja kebaikan anak buat automatik ibu ayah dapat pahala, walaupun anak tak niat nak sedekah pahala? Sebab pernah dengar ada ustaz cakap, contoh macam kita pergi ke kuliah kat masjid, malaikat catat nama ibu ayah bagi orang yang hadir majlis ilmu dan diberi pahala sebab anak itu tersebut. Dia ada dua cara. Yang pertama, kita niat, memang kita buat niat dan insya-Allah sampai. Yang kedua, kerana apa dia? Kerana ajaran arwah ayah kita, arwah mak kita menyebabkan kita buat amalan tersebut dan sampai juga pahala pada mak ayah tersebut. Ini cara dalam Islam. Sama ada kita niat. Niat ni menyebabkan bila kita niat saja dia sampai. Kemudian yang keduanya, dia mengajar pada kita. Mak ayah kita ni mengajar pada kita. Bila mak ayah kita mengajar pada kita, dari saat mana dia mengajar pada kita ni, dia meninggal dunia, ilmu tersebut kita buat sampai juga pada dia.
Itu cara demikian dalam kehidupan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Perlu ke anak-anak yang belum akil balik qada kan solat dia? Tak perlu. Yang belum akil balik tak perlu qada solat mereka tersebut. Nurbi tanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika saya baca Al-Quran tersalah tajwid ataupun sebutan tanpa tidak sengaja, Allah terima ke? Allah terima. Dengan syarat kita ni tak sengaja dan kita tak tahu, dan kita tak tahu kesilapan tersebut. Allah terima amalan yang kita baca tadi. Ustaz, jika terlewat bangun solat subuh, boleh tak buat solat qada subuh masa tu juga? Ya, demikianlah. Bila kita terlewat, kita bangun-bangun, kita terjaga tersebut, kita solat terus pada waktu tersebut. Itu cara dalam hidup sebagai seorang mukmin. Kemudian dalam YouTube tanya soalan, janji Allah adalah pasti, hamba Allah sebut. Mesti lebih daripada apa yang kita niat. Lakukan, tak perlu rasa was-was dalam bab ibadah korban. Kemudian Muhammad Zulkifli Muhammad tanya, Ustaz, nak tanya, wang arwah ibu diambil oleh adik-beradik sahabat tak diberi. Apa hukumnya yang tak amanah tersebut? Dosa. Dia memakan memakan daging, memakan daripada sumber tersebut, sumber yang haram. Lalu di waktu ini, dia mesti kembalikan balik. Sama ada dianya nak bawa balik, ataupun di akhirat nanti, dianya akan dipaksa oleh Allah untuk pulangkan balik. Normah Yusuf tanya, Ustaz, boleh terangkan tahlil zikir fidak untuk diamal dan ganjarannya? Saya nak sebut, zikir ni kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu tahlil yang kita baca dan kita zikir pada diri kita setiap kali untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, kenapa waktu salat kadang-kadang terlupa rakaat? Adakah itu tanda kita lalai? Ya, tanda kita hilang khusyuk tu. Bila sama ada kita hilang khusyuk ataupun kita dah tua sangat dah. Senang ceritanya. Bila kita tua sangat, terlupa juga rakaat. Lalu kita kena ambil yang mana yang asalnya. Al-baqa' ma kana ala ma kana. Kaedah qawaid fiqhiyahnya dia ajar daripada asal kita dah buat, kita keliru di antara 3-4, maka kita kena pasti yang 3. Yang keempat tu tak pasti lagi. Jadi kita kekalkan yang 3. Kalau di antara satu yang kedua barulah satu. Kerana yang pasti buat satu, dia panggil al-baqa' ma kana ala ma kana. Kemudian Nur Syahirah Fakhruddin sebut, Assalamualaikum Ustaz, moga Ustaz sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, apakah dosa yang tidak akan diampun oleh Allah walaupun sudah bertaubat pada Allah? Kalau bertaubat, semuanya Allah ampunkan kecuali syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik menyebabkan kita tak terampun, mati dalam keadaan syirik. Nauzubillah min dzalik. Jangan sekali-kali dalam keadaan demikian. Semua dosa Allah ampunkan. Tak ada dosa yang Allah tak ampunkan. Jangan mati dalam keadaan syirik saja. Kemudian, betul ke Ustaz, baby yang meninggal masa kecil dia akan membesar macam kita hidup di atas dunia? Waktu mana di akhirat nanti, walaupun dia meninggal dunia, maka di akhirat nanti dia akan menjadi pelayan-pelayan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan demikian. Ustaz, Allah kan tak mengampun dosa-dosa yang mensyirikkan Allah. Tapi kalau orang tu bertaubat nasuha, adakah Allah ampunkan dosa dia? Selagi mana dia tak mati, Allah ampunkan dosa dia. Allah akan bagi peluang pada dia. Kalau dia dah mati dalam keadaan disyirik, Allah tak akan ampunkan dosa dia. Jangan bagi mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Salam Ustaz Kilahana sebut, salam Ustaz, kalau difitnah oleh manusia, apakah amalan yang patut dibuat dan ada ke pahala pada orang yang difitnah? Ada. Allah bagi peluang pahala yang banyak. Bila orang fitnah kita, sebut hasbiyallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikir je banyak-banyak. Kalau ditanya pada saya, amalan apa yang perlu dibuat bila kena fitnah? Banyakkan zikir. Banyakkan zikir. Kuci bom. Senang. Salam Ustaz. Terima kasih sejak dengar kuliah Ustaz hari-hari akan tengok dan buat nota. Doakan saya istiqamah. Ya kuci bom. Bolehlah pakat kongsi nota tersebut. Boleh tu keluarkan balik nota tu kuci bom ni. Bolehlah tu postkan balik nota ni. Mudah-mudahan dapat manfaat pada sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan demikian. Salam Ustaz, bagaimana kalau fikiran kita selalu ingat pada mati? Itu satu kenikmatan dan kebahagiaan. Kerana bila kita sentiasa ingat pada mati, kita akan bersiap dalam hidup kita. Tapi kena hati-hati. Kadang-kadang jahatnya syaitan, dia ambil peluang demikian untuk menjadikan kita pasif.
yang tu bahaya. Tu kita telah terbawa-bawa kepada saat demikian sehingga kita ni jadi takut nak hidup. Tu bahaya juga dia panggil. Salam Ustaz, saya terbiasa beristighfar sehingga terbawa-bawa dalam solat. Sah ke solat saya? Sah solat. Tu cara demikian. Ni biasa sebenarnya kitanya jangan jadikan diri kita ni pelatah-pelatah. Melatah dia panggil demikian. Melatah pada diri kita. Jadi pada diri kita ni sentiasa kita jadikan diri kita ni penzikir. Sentiasa hidup kita dalam keadaan demikian. Kemudian ditanya lagi soalan Nur Nadia Muhammad Farid. Salam Ustaz, bolehkah kita minta ampun bagi pihak ayah kita untuk dosa-dosa besar mereka? Boleh. Ini anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh, dia boleh baca doa kepada arwah ayah, arwah ibu yang buat dosa besar, kita minta ampun. Ya Allah ampun. Kalau dia masih lagi hidup, ibu ayah kita masih hidup, doakan Allah bagi hidayah untuknya. Kalau dia dah meninggal dunia, sebagai anak yang soleh, doakan keampunan untuknya. Itu cara demikian pada diri kita ni. Mira Muhammad Isa. Assalamualaikum Ustaz. Saya selalu dihina disebabkan rupa paras. Macam mana saya nak terus kuat? Kita jangan rasa takut dan kita jangan rasa bimbang dengan rupa kita. Rupa kita ni Allah dah jadi dah pada diri kita ni. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan kita secantik-cantik kejadian. Cantik ni benda yang fleksibel, benda yang subjektif. Tu senang ceritanya. Yang bukannya satu benda yang pada semua orang kata hodoh, tak. Cantik, tak. Tapi dalam hidup ni Allah jadikan pandangan mata manusia ni berbeza-beza. Kalau tidak, tak habis kain kat kedai tersebut. Ulama-ulama ajar pada dia kita demikian. Cantik ni benda yang subjektif. Ada orang yang dia cantik ni begini, ada orang cantiknya begini. Kita jangan letak mesti cantik macam ni. Tak. Dalam hidup ni, cantik ni Allah dah jadikan kita secantik-cantik kejadian. Kalau tak percaya, cuba tengok muka kita dengan dalam zoo negara. Senang cerita. Mana lebih cantik? Lalu waktu mana orang ejek pada kita ni, kita diajar supaya apa dia sebut hasbiyallah wa ni'mal wakil. Memadailah bagi Allah sebaik-baik kejadian. Ini cara Allah ajar pada diri kitanya. Biar kita ni ni'mal wakil, sebaik-baik penjaga. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu kita jangan rasa kecewa dalam hidup. Bahkan kita kan rasa bangga. Kejadian Allah kan. Allah yang jadikan pada kita. Apa saja kejadian yang Allah jadikan. Sehingga kan yang orang tak ada hidung. Sehingga kan orang yang buta mata. Semuanya cantik. Allah jadikan cantik dalam hidup ini. Kemudian ditanya lagi soalan, bagaimana kita nak sucikan hati daripada benci orang? Mary belum. Tanya soalan demikian. Macam mana bagaimana kita nak sucikan hati daripada benci orang? Tolong advice Ustaz. Dalam kita kena jangan buruk sangka. Buang prasangka, bahasa Melayu kita. Bahkan letakkan pada diri kita ni baik sangka. Setiap benda yang terjadi, kita kena nampak ada hikmah yang tersedia di sebalik apa yang terjadi. Hikmah tu kita tak boleh nak fahami kecuali kita melalui setiap saat yang kita melalui saat-saat demikian. Allah akan bagi benda yang lebih indah dalam hidup kita. Allah ni tak akan buat khianat pada hamba-hambanya. Bahkan Allah ni sentiasa pemurah dengan hamba-hambanya. Lalu kita jangan ingat benda yang terjadi ni menyesakkan dada, menyusahkan hidup, tak. Tetapi Allah jadikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan, terima kasih di atas kesempatan yang baik, pertanyaan yang banyak yang tanya pada malam yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah murahkan rezeki kita. Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang berjaya dalam keadaan yang kita ni dalam tempoh PKPP yang terbaru ni yang diumumkan oleh kerajaan ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Terima kasih di atas kesempatan tuan-tuan bersama pada malam ini. Terima kasih di atas share tuan-tuan, yang tuan-tuan pakak-pakak share di wall tuan-tuan. Tuan-tuan tekan button share saja, ataupun tuan-tuan subscribe YouTube, ataupun tuan-tuan like Instagram. Semua tersebut mudah-mudahan semua di kalangan kita, di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Malam tidur. Ada yang mau pun apa ya? Apa? Hari dekat saya. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم خوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسلا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله